Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Farid bin Abdul Muin. Nombor matrik saya 2022480312. Saya dari kelas BA 1112A. Seterusnya, Assalamualaikum, saya Aida Hanani binti Muhammad Sabri, 2022462714, kelas D1 BA1112A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Muiz bin Abdul Muhaimin. Nombor matriks 2022878166 dan saya dari kelas BA 1112A. Assalamualaikum, nama saya Aimee Syazwina binti Asrul Sani. Nombor kad matrik saya adalah 2022486692 daripada kelas BA 1112A. Assalamualaikum. Kami daripada kumpulan 9 dari kelas BA112A akan membentangkan kerja kumpulan kami. Tajuk yang diberikan kepada kami ialah konsep kebebasan dan hak asasi manusia. Jadi, apa itu kebebasan? Pengenalan. Konsep kebebasan ataupun dikenali sebagai al-hurriyah yang dimaksudkan adalah salah satu prinsip pengurusan Islam. Hal ini dapat dikaitkan kerana seseorang individu itu dapat bertindak mengikut kehendaknya sendiri. Oleh itu, Islam melarang keras sebarang bentuk penghambaan tanpa sebab dan perhambaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, apa itu maksud hak asasi manusia? Hak asasi manusia pula bermaksud hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu yang hidup di muka bumi ini yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hak-hak tersebut dapat menjamin maruah dan harga diri seseorang insan serta umat Islam. Oleh itu, sifat hak asasi manusia boleh dikatakan berbentuk sejagat. Tidak boleh dipisahkan antara satu sama lain serta saling bergantung antara satu sama lain. Permasalahan kajian untuk tajuk ini. Kewujudan kepelbagaian bangsa dan agama di Malaysia mempengaruhi konsep kebebasan dan hak asasi dalam kalangan masyarakat yang boleh mengakibatkan timbul beberapa isu kepada setiap individu. Hal ini dapat dikatakan kerana ramai masyarakat Islam masih keliru dengan pengertian sebenar kebebasan menurut perspektif Islam. Pada zaman ini juga, kebanyakan orang kerajaan sanggup menerima rasuah dari orang yang tidak berperi kemanusiaan demi menyelamatkan dirinya setelah melakukan jenayah besar seperti membunuh, melanggar undang-undang lari dan seumpamanya. Objektif kajian yang terdapat dalam tajuk konsep keberanian dan hak asasi manusia yang kami akan bincangkan adalah: pertama, untuk menjelaskan kepentingan hak asasi manusia dalam Islam; kedua, untuk menjelaskan konsep Islam; dan yang ketiga adalah prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam Islam. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia dalam Islam. Hak asasi manusia merupakan hak yang dianugerahkan oleh Allah SWT dan setiap manusia layak untuk memilikinya dan tidak boleh dirampas oleh sesiapa manusia. Dalam Islam, hak asasi manusia yang dimaksudkan bukanlah perkara yang baharu. Malah, terdapat sumber-sumber yang berkenaan hak asasi manusia dalam keilmuan klasik dan juga moden. Al-Quran dan As-Sunnah juga terdapat maklumat yang penting berkenaan hak asasi manusia. Kedua, setiap manusia mestilah mempunyai hak dalam pembelajaran. Pembelajaran merupakan perkara yang amat penting dan juga mestilah diambil berat, terutamanya pada abad ke-21 ini. Pembelajaran adalah penting bagi setiap manusia agar dapat belajar untuk berdikari serta bersiap sedia untuk menghadapi kehidupan. Selain itu, pembelajaran yang berkualiti juga dapat memastikan manusia tersebut untuk menjadi seorang yang berilmu dan berkemahiran di dunia luar serta dijamin untuk mendapatkan pekerjaan yang stabil dan juga elok. Ketiga, hak asasi manusia penting bagi memastikan keperluan hak asasi manusia mencukupi.
Hal ini kerana agama Islam meletakkan penghormatan yang mulia dan tinggi kepada manusia tanpa mengira jantina, bangsa, agama, umur, kelas sosial dan lain-lain. Justeru, semua orang memerlukan akses kepada ubat-ubatan, makanan, air, pakaian dan juga tempat tinggal bagi mengelakkan daripada perkara-perkara yang tidak diingini daripada berlaku. Pemakanan yang seimbang perlulah ditekankan agar seseorang tersebut kekal sihat dan juga dapat mengelakkan daripada sebarang penyakit. Selain itu, tempat tinggal yang selesa dan serba mencukupi juga penting untuk menjaga keselamatan diri dan untuk memenuhi keperluan seseorang. Seterusnya, menjelaskan konsep kebebasan menurut Islam. Pertama, kebebasan beragama. Walaupun orang yang tidak beragama Islam tidak akan masuk syurga, agama Islam masih membenarkan individu untuk menganut agama pilihannya tanpa dipaksa untuk memeluk agama Islam dan diancam oleh orang lain. Kedua-dua orang Islam dan bukan Islam berhak untuk menyebarkan agama mereka sendiri dan mempertahankan daripada serangan atau provokasi hasutan. Hal ini dengan syarat individu tersebut tidak mengganggu dan mengakibatkan kekacauan terhadap orang lain apabila mengamalkan agamanya. Selain itu, kebebasan bersuara. Kebebasan bersuara adalah hak yang dimiliki oleh setiap individu dalam menyatakan pandangan masing-masing. Dalam Islam, setiap orang diberi kebebasan untuk mempertahankan hak mereka. Islam memberi hak kepada setiap orang untuk menggunakan kebebasan bersuara selagi ia tidak digunakan untuk menyebarkan kejahatan dan kemungkaran dan tidak untuk menceroboh kebebasan dan maruah orang lain. Akhir sekali, kebebasan perkauman. Tiada orang yang berhak untuk dilayan secara berbeza hanya kerana perbezaan dalam warna kulit atau bangsa. Rasulullah SAW berkata, "Wahai manusia, Tuhan kamu adalah satu dan bapa kamu Adam adalah satu. Tidak ada kelebihan orang Arab atas orang bukan Arab dan tidak ada kelebihan orang bukan Arab atas orang Arab. Dan tiada kelebihan kulit putih atas kulit hitam dan tiada kelebihan kulit hitam atas kulit putih, melainkan dengan ketakwaan." Seterusnya, prinsip hak asasi manusia. Yang pertama, hak untuk hidup. Manusia perlu menjaga nyawa manusia. Manusia juga tidak berhak untuk menghukum diri sendiri dan berasa bersalah. Oleh itu adalah kewajipan bagi manusia supaya tidak merasa bersalah dan jangan menghukum diri sendiri. Yang kedua, hak menjaga kehormatan manusia. Yang melindungi dan menghormati wanita. Islam wajib untuk menghormati wanita. Hubungan yang tidak senonoh diharamkan untuk wanita. Sebagaimana ayat Al-Isra 17:32, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Manusia yang tidak menjaga kehormatan manusia akan dikenakan hukuman sekiranya melakukan perkara tersebut. Yang ketiga, hak keselamatan nyawa. Menjaga keselamatan nyawa manusia lain walaupun berlainan agama. Merawat jika mereka sakit, memberi makan jika mereka lapar, menyelamatkan nyawa mereka jika mereka lemas dan sebagainya. Hak keempat, hak keadilan. Hak ini paling bermakna bagi umat Islam. Umat Islam perlu berlaku adil walaupun dengan musuh mereka. Tidak berlaku zalim kepada sesama manusia supaya mereka tidak melakukan perkara yang tidak sepatutnya. Sekarang kita ke perbezaan pandangan antara Islam dan Barat. Dari sudut Islam, hak Allah Subhanahu Wa Taala bermaksud manusia tanggungjawab untuk menyembah dan tidak akan sesekali mensyirikkannya serta taat akan kepada suruhannya. Hak terhadap diri sendiri pula meliputi semua perkara yang asasi bagi insan. Hak terhadap sesama manusia dan makhluk merangkumi tanggungjawab untuk memelihara hak kepada ahli keluarga, guru dan sahabat. Dari sudut Barat pula, menurut pandangan Barat, hak asasi ditakrifkan sebagai keadilan, kejituan dari sudut etika dengan peraturan undang-undang atau prinsip moral.
Hak merupakan lawan bagi kesalahan, kezaliman dan perbuatan yang tidak sah. Hak asasi tersebut terdiri daripada nilai yang diharap dapat meningkatkan keupayaan atau kuasa manusia. Ia dikatakan bersifat universal dan dituntut secara saksama untuk semua manusia. Dengan yang kami dapat diajukan pada tajuk kami adalah kerajaan mestilah menubuhkan sebuah pertubuhan badan hak asasi kebangsaan yang meliputi seluruh aspek pembangunan kemanusiaan dan kerohanian seperti SUHAKAM, iaitu Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia. Setiap rakyat mestilah dilayan dengan baik tanpa mengira latar belakang dan ras perkauman mereka. Oleh sebab itu, masyarakat yang mempunyai pelbagai lapisan bangsa dapat mengurangkan salah faham antara agama masing-masing seperti mengenal gaya hidup bangsa lain, sambutan perayaan, pakaian tradisional dan lain-lain lagi. Selain itu, pihak kerajaan perlu menghormati dan melindungi kebebasan bersuara kerana setiap individu berhak memberikan pandangan dan pendapat masing-masing. Menurut sumber, kebebasan bersuara terkandung perkara 10 Perlembagaan Persekutuan yang menjelaskan bahawa kebebasan bercakap, memberi pandangan, berhujah, berhimpun, menubuh persatuan merupakan kebebasan asasi yang diberikan oleh setiap warga negara. Di samping itu, masyarakat juga perlu patuh dengan undang-undang yang telah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan bagi menjamin kerukunan, keharmonian serta keselamatan negara dan rakyatnya. Sesiapa yang melanggarnya akan dikenakan tindakan berdasarkan undang-undang yang sesuai dengan hukumannya. Akhir sekali, Malaysia juga memberi kerjasama melalui inisiatif kerajaan untuk memperkasakan hak asasi manusia melalui Rang Undang-Undang dan Deklarasi Bersama Pertubuhan Kerjasama Islam iaitu OIC yang menguatkan lagi usaha kerajaan bagi mencapai kesaksamaan di setiap peringkat lapisan masyarakat dan membanteras sebarang bentuk diskriminasi kaum atau jantina. Bukan itu sahaja, Malaysia juga menjalinkan kerjasama dengan Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu iaitu PBB bagi menjamin dan melindungi hak asasi manusia kekal di bawah lindungan undang-undang. Secara keseluruhannya, setelah menerungi beberapa objektif yang telah dibuat terhadap kajian tentang konsep kebebasan dan hak asasi manusia menurut Islam hari ini, sangat jelas bahawa peradaban manusia pada hari ini sedang mengalami satu hambatan yang besar. Sejak kebelakangan ini, dunia sering digemparkan di dalam media sosial maupun akhbar dengan isu-isu yang berkait tentang hak asasi kemanusiaan. Sudah beberapa kali perkara ini telah dibahaskan oleh pakar sejarawan, tetapi kebanyakan masyarakat masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sebagai umat Islam yang bertanggungjawab, kita mestilah bekerjasama untuk membendung perkara ini tidak semakin kritikal pada masa akan datang. Bak kata pepatah Melayu, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Umat Islam diwajibkan menolong sesama saudara daripada sebarang masalah yang dihadapi serta menghormati aspek keagamaan lain. Agama Islam merupakan agama yang memegang pada Al-Quran dan Al-Sunnah serta taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini menyebabkan umat Islam mengamalkannya secara teori dan amali untuk diamalkan dalam kehidupan sehariannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Surah An-Nahl ayat 90. Sekian, itu sahaja dari kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.